Hai, selamat sejahtera murid-murid. Hari ini cikgu akan menerangkan unit 8 Perkhidmatan Awam Pemangkin Pembangunan Negara. Murid-murid boleh merujuk buku teks muka surat 87 Pendidikan Moral Tingkatan 2. Cikgu akan pergi terlebih dahulu ke objektif pembelajaran. Di akhir pembelajaran nanti, murid dapat menghuraikan agensi perkhidmatan awam yang terdapat di Malaysia, menghuraikan kepentingan agensi perkhidmatan awam kepada masyarakat. Yang ketiga, menunjukkan satu perasaan terhadap keberkesanan agensi perkhidmatan awam yang disediakan. Yang keempat, kita akan menghasilkan satu poster untuk menunjukkan penghargaan kepada perkhidmatan awam. Okey murid-murid, jika murid-murid telah bersedia, cikgu akan teruskan pembelajaran hari ini. Okey, cikgu ada bagi satu situasi di sini, iaitu ada satu agensi perkhidmatan awam yang sedang memadam, menentang, mencegah dan mengawal kebakaran. Jadi soalan cikgu dekat sini, apakah nama agensi yang terdapat dalam gambar di sebelah? Okey, betul ya? Ini adalah agensi perkhidmatan awam, Jabatan Bomba dan Penyelamat. Okey, selain peranan yang dinyatakan itu, senaraikan peranan lain di bawah tanggungjawab agensi tersebut. Okey, antara peranan lain ataupun tanggungjawab yang lain ialah membantu mangsa kemalangan. Okey, mangsa kemalangan yang tersepit ataupun mangsa kemalangan dalam kebakaran. Apakah maksud perkhidmatan awam? Cikgu akan terangkan terlebih dahulu maksud perkhidmatan awam. Kemudian barulah kita akan faham apakah fungsi perkhidmatan awam, apakah peranan perkhidmatan awam dan apakah contoh-contoh perkhidmatan awam yang terdapat di Malaysia. Sebelum cikgu meneruskan pembelajaran, terlebih dahulu murid-murid mesti tahu maksud perkhidmatan awam. Okey, setiap negara termasuklah Malaysia sendiri mempunyai agensi perkhidmatan awam yang tersendiri. Okey, agensi perkhidmatan awam ialah organisasi atau badan yang mengendalikan sesuatu tugas, usaha, khidmat dan tanggungjawab melaksanakan dasar kerajaan. Selain itu, agensi perkhidmatan awam mempunyai peranan yang penting, terutamanya dalam memastikan pembangunan negara dilaksanakan mengikut perancangan yang ditetapkan. Okey, cikgu bagi contoh dekat sini ya. Ini antara agensi perkhidmatan awam yang terdapat dekat Malaysia. Okey, yang pertama, Jabatan Bomba dan Penyelamat. Okey, yang kedua ialah Polis Diraja Malaysia. Yang ketiga, hospital. Yang keempat, sekolah. Selain daripada contoh ini, terdapat juga contoh-contoh yang lain. Agensi perkhidmatan awam ialah Mahkamah, Jabatan Imigresen Malaysia, Jabatan Penerangan Malaysia, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Jabatan Pendaftaran Negara, Jabatan Pengangkutan Jalan. Jadi ini antara contoh-contoh agensi perkhidmatan awam yang terdapat di Malaysia. Okay, mungkin murid-murid pernah berurusan dengan kaki tangan perkhidmatan awam. Contohnya, murid mesti pernah pergi ke klinik atau klinik kesihatan ataupun hospital. Jadi murid pernah berurusan dengan doktor, jururawat untuk mendapatkan rawatan. Okey murid-murid, kita teruskan ya. Untuk agensi perkhidmatan awam ni, dia merupakan perantara ataupun orang tengah yang paling hampir dengan kita lah. Okay? Jadi segala urusan rasmi, maka kaki tangan awam ni lah yang akan menguruskan urusan-urusan rasmi kita yang menjadi orang tengah antara kita dengan pihak kerajaan lah. Okay, peranan terpenting bagi agensi perkhidmatan awam adalah untuk memastikan semua urusan pentadbiran berjalan dengan lancar. Jadi setiap agensi perkhidmatan awam yang efektif mesti akan memberikan perkhidmatan yang berkualiti. Okay, biasanya urusan ni akan menjadi
dalam masa yang singkat, menjawab panggilan dengan cepat, mengurangkan karena birokrasi dan memberikan perkhidmatan yang lebih mesra pelanggan. Okey, untuk memberikan penerangan dan penjelasan yang lebih lanjut berkaitan kepentingan agensi perkhidmatan awam kepada masyarakat, cikgu berikan satu contoh Jabatan Bomba dan Penyelamat. Apakah kepentingan Jabatan Bomba dan Penyelamat ini? Ialah memberikan kemudahan kepada rakyat. Contohnya, Jabatan Bomba dan Penyelamat menyediakan talian kecemasan untuk memudahkan rakyat atau masyarakat menghubungi talian tersebut untuk mendapatkan bantuan jika berlakunya kemalangan atau kebakaran. Kepentingan yang kedua ialah meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat. Okay, cikgu berikan contoh tadi Jabatan Bomba dan Penyelamat. Mereka berusaha untuk mengurangkan kemusnahan harta benda apabila berlakunya kebakaran. Selain daripada mengurangkan lebih banyak nyawa yang terkorban akibat daripada kemalangan atau kebakaran. Jadi, ini dapat meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat. Murid-murid dah tahu maksud perkhidmatan awam. Murid-murid dah tahu contoh-contoh agensi perkhidmatan awam. Dan murid-murid telah tahu kepentingan agensi perkhidmatan awam. Jadi, cikgu akan pergi ke domain yang kedua iaitu emosi moral. Cikgu ada satu soalan dekat sini. Apakah perasaan murid-murid melihat keberkesanan agensi perkhidmatan awam yang telah disediakan? Seperti contoh cikgu berikan tadi ialah Jabatan Bomba dan Penyelamat. Mereka memikul tanggungjawab untuk menyelamatkan mangsa-mangsa kebakaran. Jadi apabila murid-murid melihat mereka, apa perasaan murid-murid? Okay, sebenarnya kita perlu berasa bangga apabila melihat usaha dan tanggungjawab yang dipikul oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat untuk menyelamatkan mangsa-mangsa kebakaran. Murid-murid, cikgu dah pergi ke domain moral yang ketiga iaitu perlakuan moral. Hari ini kita akan menjalankan satu aktiviti yang mudah untuk meningkatkan kefahaman murid-murid berkaitan tajuk kita hari ini. Aktiviti yang kita akan jalankan hari ini ialah menghasilkan poster menghargai jasa agensi perkhidmatan awam. Okey murid-murid, gambar di sebelah menunjukkan satu contoh poster sambutan Hari Bomba Sedunia untuk penghargaan kepada agensi kerajaan. Secara individu, cikgu nak murid-murid hasilkan satu poster selain daripada sambutan Hari Bomba sebagai penghargaan kepada agensi kerajaan. Okay, contoh lain, Hari Guru, Hari Polis, Hari Jururawat. Okay, jadi murid-murid boleh pilih satu daripada hari agensi perkhidmatan awam ini dan hasilkan poster sebagai salah satu cara kita menghargai jasa agensi perkhidmatan awam. Okey, cikgu bagi masa untuk menghasilkan poster ini. Poster ini boleh dihasilkan menggunakan kreativiti murid-murid seperti menggunakan PowerPoint, menggunakan Canva ataupun menggunakan aplikasi yang sesuai untuk menghasilkan poster yang menarik sebagai satu penghargaan kita kepada jasa agensi perkhidmatan awam. Cikgu dah habiskan pengajaran hari ini. Sebagai rumusannya, cikgu akan menerapkan nilai universal kepada murid-murid. Antara nilai yang boleh diamalkan untuk menunjukkan penghargaan kepada agensi kerajaan ialah nilai berterima kasih. Agensi kerajaan telah memberikan manfaat kepada rakyat. Oleh itu, kita perlu sentiasa bersabar
dan berbudi bahasa kepada kaki tangan perkhidmatan awam. Cikgu dah habiskan pengajaran hari ini. Jadi kita akan jumpa untuk bahagian yang kedua di kelas yang akan datang. Terima kasih murid-murid.